Assalamualaikum, selamat petang. Kita sambung balik chapter 4.1, which is kita sambung balik part Lewis structure lah. Semalam tunggu berapa saya dan bila perasan tengok balik video, rupanya ada part yang tersekat-sekat masa saya cakap pasal Lewis structure ni lah. So kita ulang balik untuk Lewis structure. So untuk nak lukisan Lewis structure, first kena dapatkan total valence electron. Dapatkan total valence electron. Kita dapatkan total valence electron and then kita jadikan siapa lagi elektropositif menjadi central atom, tapi kena ingat kecuali hidrogen lah, hidrogen takkan jadi central atom sampai bila-bila pun. And then kita drawkan skeletal structure. Yang ni sebenarnya bonding pair lah sebenarnya. Kita buatkan bonding pair yang kita pairkan dengan punya terminal atom. Kita draw sahaja single bond tu, skeletal tu yang tulang untuk nak menunjukkan dia sebagai single bond. And then kita completekan dulu terminal atom sama ada dia menjadi octet ataupun duplet untuk hidrogen. Sekiranya ada lebihan elektron, barulah kita letak dekat central atom. Dengan syarat central atom awak, sekiranya central atom awak tu bebal, Be, B dengan Al, memang kita biarkan saja. Kalau sekiranya central atom awak adalah karbon, oksigen dengan nitrogen, kena make sure dia octet lah. Mesti kena make sure, 3 orang ni mesti kena make sure dia ni octet. Selain daripada tu, tak kisahlah sama ada kita biarkan dia saja incomplete octet ataupun dia boleh lebih daripada 8. Tengok contoh semalam saya tunjukkan balik step by stepnya. Besarkan lagi sikit. So contoh hidrogen tadi. So benda pertama memang kena tunjuk calculation ataupun cara awak kira untuk valence elektron tadi, total valence elektron tadi. Sebab pernah keluar soalan dan dia ada markah part pengiraan valence elektron ni. So kalau boleh tunjuklah elok-elok kat tepi kat mana pun, janji nampak jelas kiraan valence elektron tu. So semalam saya buat H. So H ada satu je valence elektron, so satu elektron. And then awak punya tapi sebabkan dia ada 2 atom, so kita darab 2. Awak nak tulis siap-siap 2 elektron pun boleh sebab takut nanti bila kita nak tambah awak dah lupa dah. So oksigen total dia ada elektron ada 6 elektron. So kita totalkan total ada 8 elektron lah. So benda pertama kita jadikan, sebabkan H tak akan boleh jadi central atom even though dia adalah elektropositif punya atom. Tapi kena ingat hidrogen tak akan jadi central atom sampai bila-bila. So oksigen tengah-tengah dia menjadi central atom. So first kita buat dulu bonding pair. Warna biru ni sebelah. Warna lain lah. Warna biru pula, warna hijau. Kita buat dulu bonding pair dia. Maksudnya kat sini kita dah guna 4 elektron. Sebab kena ingat bila satu single bond maksudnya dia share 2 elektron. So total kat sini ada 4 elektron yang kita dah gunakan. So tolak dengan 4 elektron. So tinggal lagi 4 elektron ni. So 4 elektron ni lah yang kita kena letak dekat tadi dia punya tu. Dia cakap kita dah complete ataupun duplet kan. Sebab kena ingat hidrogen pula dia single duplet saja. Duplet punya octet. So duplet punya octet pula. Maksudnya dia duplet. Dia hanya ada 2, maksimum dia hanya 2 elektron sajalah. So kat situ dah cukup dah octet, dah cukup dah duplet untuk hidrogen. So remaining 4 elektron ni kita letak pada oksigen. So kita pairkan dia lah. Sebab in the end inilah awak punya lone pair sebenarnya. Inilah lone pair dia sebenarnya. Saya nak tunjuk. Ni tunjuk je lah lone pair. And then kita dah guna dah 4 elektron which is yang menjadikan lone pair. Tolaklah balik 4 elektron. So last kali akan jadi kosong. Awak kena tunjukkan calculation sehingga kosong elektron tu. So inilah awak punya Lewis structure untuk H2O. So kalau tak nak buat kiri kanan pun tak ada masalah. Kalau contoh awak nak lukis O awak, lepas tu H awak ke atas, satu kat tepi, boleh, tak ada masalah. Janji lone pair tu ataupun pairing elektron tu cukup lah ada 2.
So tak kisah kalau atas nak buat lukis atas bawah, tak ada masalah. Janji letaklah a pair of electron which is lone pair awak tu pada kawasan yang bukan pada bonding pair. Nak lukis macam mana pun tak ada masalah lah. Awak nak buat angle dia macam mana pun tak ada masalah. Janji cukup dia punya lone pair. Sebab kenapa? Dia tidak menunjukkan shape dia yang betul. Nanti shape kita akan belajar bentuk dia yang betul, kita akan belajar pada 4.2. Ini sekadar Lewis structure saja. So Lewis structure tidak menunjukkan dia punya shape. Dia hanya tunjuk berapa bonding pair, berapa elektron pair untuk H2O ataupun compound tersebut. Sebab benda ni penting untuk lepas ni kita nak tahu dia punya shape dia yang sebenar-benarnya. Okay, itu semalam saya tunjuk pula BeCl3 tapi sebenarnya bukan Be, dia adalah BCl3. So step yang sama juga buat B ada 3 elektron. Okay, kalau Cl ada 7 elektron tapi kita darab 3 sebab ada 3 Cl. So in the end ada 21 elektron. So total ada 24 elektron sebenarnya. So kalau awak nak tulis siap-siap pun tak ada masalah dia punya elektron kat situ. Okay, so B menjadi central atom. So Cl, 3 Cl. Dan maksudnya dia bonding dengan 3Cl. So kita dah guna 6 elektron kat situ. So tolak 6 elektron akan jadi 18. Okay, so 18 elektron ni kita cuba untuk octetkan awak punya klorin dahulu. Sebab kita ingat step seterusnya kita octetkan dulu terminal atom. So case kat sini kita dah guna 6 elektron. Which dah jadikan lone pair lah pada punya klorin tu. So 6 darab 3. So cukuplah 18. So ni kita tolak lagi 18. So tinggal memang cun-cun kosong. So tak adalah lagi extra elektron yang kita boleh letak pada central atom. Sebab tu BCl3, B boron dia menjadi incomplete octet. Sebabkan central atom boron ni dia hanya ada 6 elektron saja sekeliling dia. Okay, pergi pula contoh PCl3. Kalau PCl3P dia ada, kalau dia adalah kalau tengok pada periodic table dia pada group 15 group 15 15. So maksudnya awak punya phosphorus value elektron ada 5. So Cl macam biasa 7 elektron, 7 darab 3. So ada 21 elektron. So totalkan dia menjadi 26 elektron. So buatlah PCl3, P kat tengah-tengah. So Cl. So kita dah guna 6 elektron kat situ, tolak 6. So menjadi 20. Okay, 20 ni gunakan pula untuk kita octetkan terminal atom. Okay, so kita dah guna kat situ 18, so tolak 18 elektron. So ada extra 2 elektron. So kita ada remaining elektron. So remaining elektron ni kita letak pada awak punya central atom. 2 elektron lah menjadi, inilah yang menjadi awak punya lone pair. Central atom awak ada lone pair rupanya. So tolak balik tadi, tolak dah 2 kita dah guna sebagai lone pair. So jadi dah kosong. So kalau kita nak nampakkan lagi senang, awak nak nampakkan ni tadi kita guna untuk bonding pair. Yang ni untuk octetkan terminal. Ni kita jadikan lone pair. So kalau lagi jelas lah supaya untuk awak punya nota. Okay, pergi pula pada C. Ingat bila ada je carbon sebagai central atom, awak kena make sure dia octet. Tadi tu semalam saya tunjuk tapi saya tunjuk kalang kabut dah kan. Okay, C dia ada 4 valence elektron. So O dia ada 6 valence elektron. So darab 2 meaning dia ada 12 elektron. So 4 tambah 12 total ada 16 elektron. So karbon menjadi central atom lah. Kita buat dulu macam ni. Okay, kita dah guna 4 elektron kat situ. So tolak 4. Akan menjadi 12. So macam biasa kita octetkan dahulu terminal atom.
Okay, so kita dah guna dah total 12. Which is tu menjadi oktet pada awak punya terminal atom, memang tinggal kosong lah. Okay. Kalau awak tinggalkan seperti ini awak punya Lewis structure untuk CO2 memang salah lah. Sebab kenapa? Tadi saya dah bagi tahu. Sekiranya awak punya central atom awak ada karbon, karbon awak kena pastikan oktet. Sekarang ni karbon awak tak oktet kan? Keliling dia baru ada 4 elektron sahaja. So macam ni kita nak oktet kan? Ingat balik kita dah belajar dative bond di mana karbon awak dia tak ada elektron. So siapa yang nak kena share elektron dia? Of course lah oksigen. So oksigen ni tak kisahlah dia ambil mana-mana punya elektron pun dia punya lone pair. Dia akan sharekan dia punya lone pair dengan karbon. So each awak punya O2 tu, awak punya oksigen tu akan sharekan dia punya lone pair dengan karbon supaya karbon awak mencapai oktet. Sebab tu tadi saya kata yang dalam dalam box merah ni CON dia kena oktet. Cara dia macam mana? Dengan cara macam tu lah. Maksudnya awak punya terminal atom punya lone pair tu dia akan bagilah, akan share menjadi dative bond lah sebenarnya. So sebenarnya awak punya Lewis structure akan jadi macam ni. So that awak punya oksigen hanya tinggal 2 sahaja lone pair. Sebab satu lone pair dia dah bagi sharekan dengan karbon. So inilah bentuk Lewis structure untuk CO2. So sebenarnya karbon awak dengan O ni dia buat double bond lah sebenarnya. Ingat bila double bond maksudnya ada total 4 elektron kat situ. So ini awak punya bentuk Lewis structure untuk CO2. Okay, pergi soalan lain pula. Pergi yang kalau ada charge pula. Macam mana pula sekiranya ada charge? Okay, konsepnya sama. Kira je dulu total valence elektron. Okay, di mana? Kacau lah kat sini. Okay. So I macam biasa I dia ada 7 elektron sebab dia group 17. So F sama juga ada 7 elektron, valence elektron tapi sebabkan ada 4. So 7 darab 4, 28. Betul? Okay, 7 tambah 28? 35. 35. Okay. Tapi masalahnya dia ni bercas positif. Kalau cas positif, maksudnya dia kurang elektron ke kurang tak bertambah elektron? Kurang elektron. Kurang. Kurang. Positif charge maksudnya dia kurang elektron. Maksudnya positif charge yang lebih. So maksudnya kat sini kurang elektron. Dia tolak satu elektron. Ni awak kena beware bila ada compound awak ni ada charge. Ni menunjukkan untuk ion. Saya tunjuk kat sini. Ion. So sebabkan dia kurang elektron. Berapa elektron dia kurang? Charge dia satu saja. So tolak satu elektron lah. Meaning elektron sebenarnya ada 34 elektron. Baru lepas kita dah dapat dah, kita dah tolak charge, barulah boleh buat dia punya Lewis structure. So I tengah-tengah, so dikelilingi oleh F. Kalau boleh Lewis structure tu buatlah besar sikit, janganlah comel-comel je. Sebab nanti kalau kita nak, awak nak oktetkan awak punya terminal atom kan susah. Okay, lepas tu kita dah guna 8, tolak 8 elektron kat situ. 14, 16, 26 betul? Okay, and then kita oktetkan awak punya F. So total kita, bila kita oktetkan awak punya terminal atom iaitu fluorine awak dah guna 24 sebab kita guna 6 darab 4. So kita dah guna 24 elektron kat situ. So tolak 24, in the end ada 2 elektron ekstra. So 2 elektron ekstra ni macam biasa kita letak pada central atom. Okay, nak letak, awak jangan letak pada kawasan bonding pair. Awak letak kawasan yang ruang-ruang yang tak ada, yang tak kena pada bonding pair. Letaklah kat tepi ni, macam ni contohnya. Saya letak kat tepi tu. Letak kat ruang kosong. Jangan kau pergi letak dekat, nak mengacau juga dekat bonding pair. Janganlah. Bagi dia ruang untuk dia bernafas. Situlah. Sebab tu saya bagi ruang kat tepi tu. Tak kisah letak mana-mana. Kalau contoh awak punya, saya letak T Okay. Contoh awak punya IF tu awak nak buat macam gini ke gayanya pun boleh. Sebab tadi saya kata
dia tidak menunjukkan shape. So macam mana pun awak nak lukis awak punya structure untuk compound pun tak ada masalah. So kalau kes macam ni boleh letak kat situ awak punya lone pair. Ikutlah awak punya creativity yang ikut awak lah. Dia tak ada angle, tak ada apa lagi setakat ni. Kita dah guna 2 kat situ, so tolak 2, so in the end jadikan kosong. So ingat setiap awak punya pengiraan tu kena jadikan kosong lah. Okay, tapi dan satu lagi sebabkan dia charge, macam biasa saya bagi tahu awal semalam lah. Bila awak punya compound ataupun elemen tu bercharge, dia kena dalam square bracket. Ni ada markah sebab kalau tak lengkap awak punya charge tu, maksudnya tak cukup lengkap lah awak punya Lewis structure. So kena beware bila tengok pada charge ion tersebut. Okay, pergi pula contoh CO3 2-, konsepnya sama. C ada 4 elektron, O ada 6, so 6 darab 3 ada 18 elektron. Totalkan dulu, ada 22 elektron, tapi sebabkan dia charge negatif 2, maksudnya ada ekstra 2 elektron. So maksudnya tambah lagi 2 elektron lah. Ni sebabkan ion tadi. So total elektron sebenar ada 24 elektron. So macam biasa, buatlah Lewis structure C kat tengah-tengah. So dikelilingi oleh 3O. Okay, kita dah guna 6. So 18 kat situ. Okay, kita octetkan pula awak punya oksigen. So masuk kat sini, kes ni kita dah guna 18 elektron sebab 6 darab 3, 18. So memang dah kosong lah in the end. Okay. Tapi bila tengok awak punya Lewis structure kat sini, central atom awak iaitu awak punya carbon, dia tak octet lagi. So tak maksudnya kena ada daripada oksigen, mana-mana oksigen kena share satu dia punya lone pair kepada karbon supaya awak punya karbon cukup dia punya oktet. Tak kisahlah mana-mana sebab sama je. So awak nak ambil mana-mana pun tak ada masalah. Contoh saya ambil yang atas. Contoh yang ni saya ambil atas. So dia share kan dia punya elektron. Jadi satu lagi bond dengan karbon. So karbon sebagai central atom cukuplah oktet. Ingat dia dalam bentuk charge. So kena dalam square bracket tu negatif. So ini lukisan Lewis structure untuk CO3 2-. Tadi kita dah kosong lah. Oh tak ada kosong pula. So kosong dah dia punya elektron. Tapi kena pastilah awak punya central atom tu adakah CON. CON wajib oktet. Okay. So pergi pula pada CO. Yang sama C 4 elektron, O ada 6 elektron. Total ada 10 elektron saja. C menjadi, kalau kes ada 2 elemen ni pun awak kena pasti siapa central atom kat sini. So dalam kes ni adalah karbon awak punya central atom sebab karbon dia lagi elektropositif, oksigen lagi elektronegatif. So sini dia bonded single bond dengan O. So tolak 2. So 8. So kita oktetkan 8, 10. CO 2, 4, 6. Betul lah. Okay. So sekarang ada lagi 2 elektron. So 2 elektron ni pergi pada central atom. Kalau ingat balik, remaining of elektron pergi pada central atom. So tolak 2. So memang dah tinggal kosong lah last kali. Okay, tapi masalahnya karbon awak sebagai central atom masih lagi tak cukup oktet. Baru ada 4 total je. So macam biasalah awak punya oksigen kena sharekan dia punya elektron supaya karbon awak cukuplah 8. So maksudnya dia share lagi berapa? Dia share lagi 2 pair of elektron. So jadilah bentuk CO, carbon monoxide. Boleh? Takat ni? Boleh.
Okay, so dia jadi triple bond lah kat sini. Triple bond, dia share sebagai triple bond. C dengan O masing-masing cukup octet. Okay, last saya bagi contoh untuk NO2. So N 5, O ada 6 darab 2. So ada 12. Ni dapat 17 elektron. So dalam kes ni N menjadi central atom lah. So N, saya letak kat atas lah. O. Okay, kita dah guna 4. So tinggal 13. So kita octetkan dahulu awak punya terminal atom. So kita dah guna 12. So tinggal 1 elektron. 1 elektron ni pergi pada central atom. Ni yang datangnya odd number elektron yang exception to octet rule. Ingat balik, exception to octet rule ada 3. Incomplete octet, expanded octet dengan odd number elektron di mana central atom awak dia ada nombor ganjil. Inilah nitrogen ni nombor ganjil. Dia ada 2, 4, 5 lah. Okay, tapi sebenarnya, kita tolak balik 1. Tadi tolak 1 sama dengan kosong lah last. Okay, tapi nitrogen dia kena maksimum 8. Okay, di mana dia kena terima lagi 2 elektron. Dia maksimum, kiranya maksimum dia 8. Sekarang ada 5 saja. So dia boleh terima lagi 2 elektron supaya minimum dia akan dapat jadi 7. Still 7. Kiranya lagi dekat dengan 8 lah. Ada kalau boleh dekat dengan 8 dalam kes ni. So mana-mana oksigen akan sharekan seperti biasa dengan nitrogen supaya nitrogen boleh dapat 7 elektron sekurang-kurangnya. Sebab ingat bila odd number elektron selalunya nombor ganjil dia ada 7. Dia punya central atom dia dapat 7 elektron. Dia nak sama dengan 8 tapi sebab yelah dia punya elektron ada 1 kat situ. Dia punya lone pair, dia tak panggil lone pair lah. Dia panggil lone elektronnya. So tu kesnya. So dia kena dapatkan maksimum 8. So paling dekat dia boleh dapat 7 sajalah. Di mana 7 kena sharekan salah satu lone pair daripada terminal atom. Okay, so far boleh setakat ni? Boleh? Boleh lah tu senyapnya. Okay, so apa yang saya nak buat? So saya berhenti setakat ni. So saya tinggalkan awak soalan tutorial. Kalau awak buka soalan tutorial dah, first thing awak buka je yang part 1 tutorial chapter 4 part 1 terus nampak table ni betul. Sebelum awak scroll bawah baru ada soalan nombor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Okay, first awak nampak table ni. So apa yang saya tinggalkan untuk awak adalah untuk sila dapatkan Lewis structure. Lukis Lewis structure saja Dalam kes ni kita dapatkan dulu Lewis structure untuk BCl3 sampailah page yang seterusnya sampailah XeF5 XeF5 plus. Dapatkan part Lewis structure je belah kiri saja ni. Ada banyak tu. So BCl2, BF3, CF4, PCl5, SF6, BF3, XeF4 dan seterusnya lah pada page yang kedua. Kenapa saya bagi contoh-contoh ni? Sebab contoh-contoh ni lah yang selalunya soalan tanyalah compound ni. Compound ni memang compound favourite lah. Ataupun nanti saya bagi lagi ekstra contoh lagi compound yang mungkin dia tanya yang lebih kurang sama saja. Okay, so boleh try buat lukis Lewis structure, dapatkan pengiraan dan lukis Lewis structure tu. Okay, kalau tak ada apa, itu saja tutorial kita hari ini. Ada apa nak tanya? Meja, nak satu contoh boleh? Satu contoh lagi. Satu contoh lagi? Yang ada charge. Ada charge. Okay, kita pergi ada charge. Kita pergi Xe ni lah. Paling last sekali. Okay, kalau tengok dekat periodic table, Xe ni adalah pada group 18, group 18, group 18. So, kena tahulah kat situ dia punya valence elektron. Awak kena dapatkan valence elektron lah. Macam biasa, Xe
ada 8, maksudnya ada 8 elektron. Okay, F 7 valence elektron, 7 darab 5. Kita tahulah tu 35. Betul? Betul. Okay, lepas tu totalkan 8 tambah 35. Aku nak congak tak kerti dah. 43. 43. Terima kasih. Okay, Tolak tapi satu. tengok pada charge. Charge dia positif. Bila positif, maksudnya dia kurang elektron. Kalau negatif, tu kan tadi kena tulis lah. So kena tulis kat awak punya mana-mana nota. Nota awak sekarang, positif charge untuk compound tu maksudnya dia kurang elektron. So kat sini awak kena tolak elektron kurang. Dia kurang 1 elektron. Charge dia positif 1. Maksudnya dia kurang 1 elektron lah. Kalau dia positif 2, maksudnya dia kurang 2 elektron. Awak kena tolak 2 elektron kat situ. Maksudnya, tapi dalam kes ni dia kurang 1 elektron saja. So tolak 1 akan jadi 42. Ni berkenaan dengan ion. Macam tu je. Awak kena tengok juga bila charge tu. Jangan abaikan charge. So kalau kes yang negatif, maksudnya awak kena tambahlah elektron. Ikutlah dia berapa charge negative charge tu. Kalau 2 minus, maksudnya kena tambah lagi 2 elektron. Kalau 3 minus, tambah lagi 3 elektron untuk charge negatif. Kes ni positif. So kenalah letak positif, kena tambah, maksudnya kita tolak 1 elektron. So buat je lah macam biasa, XE dikelilingi oleh 5F. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Terlebih pula. Dikelilingi oleh 5F. Sebab tu saya kata tadi, tak kisahlah bentuk dia macam mana pun sebab awak masih lagi tak belajar bentuk dia sebenar. So dikelilingi oleh 5 bonding pair of elektron. 5 darab 2, maksudnya kita dah guna 10 elektron. Ni untuk bonding pair, tolak dia dapat 32. So apa step seterusnya, kita octetkan awak punya terminal atom. So 6 darab 5 kita dah guna 30. Tolak 30. So tinggal 2 elektron. So ni untuk yang ni tadi. Yang ni untuk octet terminal. Kita dah guna 30 tadi. So extra ada 2 elektron. So 2 elektron nak pergi mana? Kita pergi letak pada central atom. Letaklah kat mana-mana ruang lah. Carilah ruang. Letaklah ruang kosong 2. Elektron kat situ menjadi lone pair tu, tolak 2. Last sekali tinggal kosong. Tapi sebab dia charge, ingat bila charge dia kena dalam square bracket. Positif. Dia ada ni pula. Positif kat situ. Macam tu je untuk yang compound yang bercharge. So case dia sama je, startnya sama je. Cuma awak kena ingat part yang dia charge ion tu positif ataupun negatif. Positif maksudnya dia kurang, maksudnya awak kena tolak elektron. Kalau dia charge negatif, maksudnya dia extra elektron, meaning awak kena tambah elektron. So saya tinggalkan yang belah kiri ni lah untuk awak buat. So saya kata sila buat latihan Lewis structure sebab penting Lewis structure ni. Ya, ada lagi nak tanya? Madam, Ya. apa beza double bond dengan triple bond? Kalau double bond, maksudnya dia share 4 elektron. Kalau triple bond, dia hanya share 6 elektron. Contoh, saya buka balik. Okay ni. Kalau double, maksudnya atom tu dia share 4 elektron lah ataupun dia share 2 pairs of elektron. Kalau triple, total yang dia share adalah 6 elektron. Bezanya tu. Boleh? Oh, okey, boleh. Okay. Ada lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada, itu sahaja tutorial kita hari ini.